berikan penerangan yang apa tu, yang banyak sebab tajuk ni banyak kepada nak hafal. Cuma cikgu nak pedu sikit sebab skema tu ada banyak yang salah ni. Okey, so kita tengok soalan nombor 1. Okey, Rajah menunjukkan formula struktur bagi satu bahan. So bila satu bahan kat sini, awak kena ingat sekarang gini ni. Kepala dia ni kita panggil kepala. Kalau bahagian sabun ataupun deterjen ni kita panggil kepala, ni kita panggil ekor. Okey. So kalau hujung ni ada S, maka ini adalah deterjen. Okey. Kalau sabun pula, lagu mana dia punya formula dia? Okey, kalau kita nak lukis struktur dia, dia ada C double bond O kat situ O. Okey, kalau ni sabun. Okey, kalau yang ni kalau ada S kat hujung, ini adalah deterjen. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Apakah sumber utama dalam penghasilan deterjen? Jadi sumber utamanya adalah petroleum. Okey, sumber utamanya adalah petroleum. So kita pergi kepada soalan yang ketiga. Bahan yang manakah digunakan sebagai perisa? So perisa kat sini kita perlu tahulah perisa mestilah etil, etanoat. Okey, garam ni adalah pengawet. Okey, kanji ni adalah pemekat. Okey, pektin ni adalah penstabil. Penstabil tu tujuan dia adalah supaya bahan itu permukaan dia lebih smooth lah, lebih licin, lebih comel. Okey, tetapi dalam pektin juga digunakan untuk pekat juga. Contohnya pekat jam. Okey, untuk memekatkan jam. Kalau kita beli jam tu dia pekatkan jam juga guna pektin. Pektin ni bahan penstabil juga. Selain daripada pekat, dia akan nampak percampuran tu jadi licin. Okey, tidak kata ketul-ketul. Tu tujuan penstabil. Jadi bila kita tengok kat sini, perisa ke, okey, ni perisa ke ataupun apa-apa, ini termasuk dalam bahan tambah dalam makanan. Jadi kalau kita beli makanan kok kedai, kok dalam tin, kok dalam supik kok, okey, ataupun mau masuk dapur pun memang kita kena bubuh bahan tambah untuk perisa lah. Okey, kalau hok familiar dia adalah Ajinomoto. Duduk dalam bilik. Okey. Okey. Ajinomoto tu kita panggil perisa juga tu. Okey. So kat sini bahan tambah dalam makanan awak kena ingat, iaitu ada 7 bahan tambah bahan tambah dalam makanan yang perlu awak ingat. Yang pertama, ya Allah. Sekejap ya. Okey. Yang pertama adalah pengawet. Ni kena ingatlah. Kategori pengawet apa dia? Okey, pengantioksida. Okey. Yang ketiga kita ada perisa. Seperti etil etanoat. Perisa sintetik lah. Kalau kita nak buat nak buat kek guna pisang, lecet-lecet pisang tu kita panggil perisa semula jadi. Tapi kalau kita tak kita nak rasa pisang tapi tak sebu pisang, kita panggil tu perisa sintetik. Okey, contohnya ester tu perisa sintetik. Lepas tu kita ada penstabil. Kita ada yang kelima, pengemulsi. Emulsi ni kita nak mencampurkan antara lemak dengan susu contohnya lah. Contohnya nak buat kek orange ke, nak buat aiskrim orange ke, okey, campur susu dengan lemak, susu dengan orange tu tidak boleh campur dengan molek, maka dia tambahkan pengemulsi untuk dia boleh campur molek. Lepas tu pemekat. Okay, secara semula jadi kalau masuk rumah kita guna kanji. Okay, kita guna kanji. So yang ketujuh kita ada pewarna. Okay, ni adalah contoh bahan tambah dalam makanan yang kita beli dekat kedai tu. Okay, biasa ni semua ni adalah bahan sintetik. Antara berikut yang manakah adalah fungsi bahan tambah makanan. So fungsi bahan tambah makanan ni iaitu menjadikan tekstur makanan sekata dan licin. Sekata dan licin. Okey, ni adalah fungsi bagi penstabil. Okey, penstabil. Okey. Meningkatkan salah, dia mengurangkan pengoksidaan makanan.
Contoh pengoksidaan makanan ni lebih ketara kalau awak ambil buah apple, awak potong, biarkan buah apple tu dalam 2-3 jam. Awak akan dapati buah apple tu daripada kuning jadi perang. Tu ada proses pengoksidaan berlaku kat situ. Okey, yang kita boleh nampak dengan apa tu, dengan jelas lah. So soalan yang kelima, apakah jenis ubat untuk koordin? Okey, hak ni pun awak kena ingat awak kena ingat jenis ubat. Okey, apa yang perlu ingat ke jenis ubat? Jenis ubatnya ada 5. Okey ni. Ni. Itu yang pertama. Okey, tajuk ni supaya tajuk polimer ni. Banyak kena ingat. Analgesik. Yang kedua kita ada anti-microbe. Okey. Yang ketiga kita ada ubat psikotik. Okey. Dan nama-nama ubat ni dah tambah. Kalau dulu kita belajar ubatnya ada 3 je. Tapi ni awak dah tambah dah untuk awak ni. Banyak pula dia bubuh ni. So kita ada anti-allergy. Okey. Dan yang kelima kita ada kortikosteroid. Tu adalah 5 jenis ubat yang perlu awak ingat. Okey. Ni tajuk ni banyak kena ingat. So kalau ingat, tak ingat memang tengok saja. Kalau ingat memang barulah kita boleh jawab soalan dia. So kita pergi soalan yang seterusnya, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Cikgu. Ya. Nombor 5 tadi jawapan dia ke apa? Oh sorry, nombor 5 tadi dia kata koordin. Koordin ni adalah analgesik. Analgesik iaitu bahan mengurangkan sakit. Seperti Panadol apa semua tu kita panggil analgesik. Tapi koordinnya ni dia lebih lagi kesal dia berbanding dengan paracetamol ataupun aspirin. Koordinnya ni sakit berat lagi. Okey. So yang mana? Okey, yang mana satu ke fungsi kortikosteroid. Okey, kortikosteroid ni semua boleh tengok dalam buku teks Okey, so dia boleh mengurangkan kegatalan. Ni boleh tengok daripada buku teks Yang mana satu ke bahan asas kosmetik. Okey, bahan asas kosmetik ni kalau refer kepada buku teks dia ada air, bahan asas dia. Okey, dia ada emulsi, dia ada pemekat, okey, dia ada pewarna, dia ada pelembab, ni bahan asas dia pelembab, dan dia ada pengawet. Okey, jadi di sini yang mana satu kah? Okey, bahan asas kosmetik, so kita boleh ambil pengawet sebab dia ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so soalan nombor 7. Yang mana satukah di bawah adalah kesan sampingan hidrokinon. Hidrokinon ni adalah bahan larangan ni. Dia bubuh dalam dalam moisturizer untuk kosmetik lah. Okey, so kalau kita tengok kat sini yang mana satu kesan sampingan hidrokinon, so yang ni dia akan mengurangkan pigmentasi. Sebab tu kalau orang pakai hidrokinon, muka akan jadi putih. Putih lah. Jadi putih tu sebab apa? Sebab pigmen kita dah kurang. Okey, pigmen kita dah kurang. Jadi putih yang luar biasa. Okey, tu hidrokinon. Jadi bila putih ni apa dia kurang pigmen ni? Pigmen apa fungsi pigmen? Pigmen kulit ni fungsi dia adalah untuk menapis UV. Okey, menapis UV. Jadi kalau pigmen dah kurang, maka kulit itu tak boleh nak melindungkan kita daripada UV. Okey, so menyebabkan kulit itu kita jadi sensitif. Kesal dia, kulit kita akan jadi sensitif yang teramat sangat, iaitu kita panggil hypersensitif. Okey, tu yang jadi kalau hypersensitif lah. Lepas pada tu muka jadi tak boleh kena sikit, dia mula nak putih, nak gapo, ataupun mulalah nak naik jeragak, nak jadi hitam kulit muka tu. Kesan hidrokinon sebenarnya. Awak boleh Google tengok dalam internet macam mana kesan hidrokinon. Awak ni dekat sekolah mungkin tak rasa lagi. Bila awak pergi IPT ke, mesti orang akan marilah.
tanya awak, okey, nak kena pakai skincare tak? Okey, dia pun advise nak pakai skincare ni. Dan awak bila bunyi comel kan, okey, maka tertariklah awak untuk beli. Jadi kita tak tahu, memang kita pakai 2 minggu ataupun seminggu dah putih, comel. Okey, tetapi kita tahu kesan lepas pada tu lagu mana. Jadi kena beringatlah belakang ni. Okey, kena beringat belakang. Dan kita tahu ke orang kaya tu adalah orang yang jual barang-barang produk-produk kesihatan. Contoh terutamanya kosmetik. Ramai yang jadi jutawan. Sebab apa? Sebab ramai orang nak comel dengan cepat. Okey, dan dia tak tahu, dia tak nak fikir side effect. Yang penting nak comel. Okey. So, soalan seterusnya, soalan nombor 9. Mengapakah natrium klorida digunakan dalam penyediaan sabun? Bila kita tambah natrium klorida tu adalah kita akan dapati sabun itu berketul-ketul. Jadi, dia adalah tujuannya untuk mengurangkan keterlarutan sabun. Sekumpulan pelajar berkemah di tepi laut. Okey, baju ada salah seorang terkena minyak. So beliau perlu mencuci baju tersebut menggunakan air laut. Bahan manakah yang digunakan untuk mencuci? Air laut ni adalah air yang mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Air laut ni atau air laut ini dikenali sebagai air liat. So kalau air liat, maka yang sesuainya adalah deterjen. Okay. Seterusnya, bahan X adalah sesuai untuk pesakit diabetes. Apakah bahan X? So bahan X adalah aspartam. Aspartam ni adalah gula tiruan. Okey, apa sifat gula tiruan? Dia manis. Okey, tapi tak ada kalori. Okey, tak ada kalori ataupun kalori sikit. Jadi sesuailah untuk orang yang berpenyakit diabetes. Okey. So soalan seterusnya, soalan nombor 12. Okey. Apakah bahan tambah makanan yang digunakan untuk mencegah biskut daripada tengik dan berubah rasanya? Jadi tengik ni disebabkan oleh berlakunya tindak balas pengoksidaan. Jadi kalau nak mengelak jadi tengik, maka kita guna antioksidan. Okey, antioksidan. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 13. Okey. Pesakit psikiatrik sentiasa resah, dan biasanya mengalami masalah sukar tidur. Ubat manakah paling sesuai? Okey, ubat mana paling sesuai? So kita tengok dalam buku tu ada 3 jenis ubat. Antara 3 tu kita ada haloperidol. Okey, ini adalah contoh ubat yang biasa diberi kepada orang ada masalah. Okey, masalah tak boleh tidur. Tak boleh tidur ni bukan kata minum kopi pekat, tapi tak boleh tidur ni sebab dia ada penyakit. Okey, dia ada penyakit. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 14. Sendi kaki seorang murid bengkak. So, seorang murid ni, kanak-kanak lah. Okey, apakah ubat yang sesuai diberikan kepada murid tersebut? Okey, ni sakit. Bila sakit, biasanya kita akan guna analgesik. So, analgesik, hak ni pun analgesik, tetapi koding ni dia tak sesuai untuk kanak-kanak. Jadi yang sesuai untuk kanak-kanak adalah paracetamol. Okey, paracetamol. Okey. Soalan seterusnya. Okey, so kita buat nota sikit. Ni apa dia? Tak sesuai untuk kanak-kanak. Okey. So soalan nombor 15. Seorang wanita didiagnos mengalami masalah pada sistem saraf selepas menggunakan suatu produk kosmetik selama beberapa ketika. Apakah kandungan bahan terlarang? Kalau menyebabkan sistem saraf ini, bahan terlarangnya adalah merkuri. Okey, bahan terlarangnya adalah merkuri. Sebab itulah kalau merkuri itu termometer tu pecah dalam makmat, memang cukup bahayalah. Okey, sebab itu caranya kita kena panggil bomba untuk bomba selesaikan. Okey.
masalah. Ataupun kalau tak panggil bomba, sementara tunggu bomba masuk, kita kena tabur sulfur. Kalau jatuh dalam makmal ni, kita tabur sulfur sebab sulfur dia akan react dengan mercury, dia akan menghasilkan warna tu akan jadi warna perang. So bila warna tu bertukar, so kalau katakanlah kalau bomba, dia akan tengoklah di mana ada warna perang tersebut, dia akan ambil. Ambil keluarkan, letak dalam satu tempat. Jadi sebenarnya merkuri ni dia pun meruat juga. Dia akan meruat juga. Sebab itulah kita memang bahayalah bila awak kendalikan merkuri apa tu termometer tu, jangan jaga molek-molek, jangan dia jatuh. Bila dia pecah tu kan, merkuri tu jatuh, dia akan pergi jauh sebab dia tu dalam bentuk bola gitu. Dia jatuh atas meja ataupun jatuh atas lantai. So dia boleh bergolek jauh. Jadi tu kesan dia kalau kita hidup banyak lah. Kalau kita hidup sikit tu mungkin tidak ada masalah mana. Tapi kalau banyak, mungkin akan jadi masalah. Tapi orang ni, wanita ni memang dia guna kosmetik yang ada merkuri. Lagilah kesan dia lebih cepat dia dapat penyakit tersebut. Jadi ni semua ni penyakit kita carilah. Sebab apa? Sebab kita tahu benda tu bahaya. Tapi kita guna juga sebab kita lebih utamakan kepada comel daripada sihat. Soalan seterusnya. Pelembab muka yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat A lebih mahal dan lebih efektif daripada pelembab muka yang dikeluarkan oleh syarikat B. Mengapakah pelembab muka A lebih mahal? Biasa lebih mahal ni dia lebih berkesan. Kalau berkesan, dia mungkin menggunakan bahan nano. Bahan nano iaitu sekarang ni dia kepada teknologi nano. Teknologi nano ni teknologi yang menyebabkan zarah tu boleh dipecahkan kepada zarah yang halus, nano lah. Nano. Jadi bila halus tadi, dia senanglah untuk meresap di dalam kulit kita tu. Jadi bila kita pakai produk ini, kita akan jadi lebih nampak, kesan dia lebih cepat nampak lah berbanding dengan kita tidak pakai produk yang nano punya teknologi. So kita pergi kepada sekarang ni macam-macam lah teknologi. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Persamaan kimia berikut menunjukkan tindak balas antara ion stearat. Ion stearat ni adalah untuk sabun. Dan ion alkyl sulfat ini adalah untuk deterjen. Dengan ion kalsium dalam air liat. R mewakili rantai panjang hidrokarbon. So, ni sabun. Kemudian ion kalsium daripada aqueous jadi solid, jadi berpecah. Manakala ni deterjen. Bila deterjen campur ion kalsium, aqueous ni pun aqueous. Dia nak ayak kawak, ni jadi berpecah, ni jadi aqueous juga. Aqueous juga. Maknanya kalau aqueous, maknanya kat sini, anion, bebas bergerak. Kalau dah jadi perpecahan, maknanya anion tidak boleh bergerak bebas. Itulah. So apakah kesan penambahan ion kalsium ke atas kepekatan ion stearat? Dia nak tengok kepekatan ion stearat. Ion stearat ni, ion stearat atau alkyl sulfat. Ion stearat ni bila dia jadi perpejal, ion dia tidak bebas bergerak dah. Jadi kalau kita tambah ni, kuranglah ion yang boleh bergerak bebas dalam stearat. Dalam stearat tu kurang. Tetapi oleh kerana ion kalsium dalam deterjen ini bubuh pun tak ada apa pun. Dia jadi aqueous juga. Maknanya kalau kita bubuh banyak ion kalsium, di sini anion deterjen tu masih lagi boleh bergerak bebas, maka tidak memberi kesan apa-apa. Maknanya kepekatan ion alkyl sulfat itu tidak berubah. Ni kalau kita tengok daripada sini, kita boleh buat kesimpulan bahawasanya kalau kita tambah banyak pun ion kalsium, ion alkyl sulfat ini kepekatan dia tidak berubah. Tetapi kalau kita tengok di sabun pula, bila kita letak ion kalsium combine jadi perpejal. Maka kalau kita tambah banyak ion kalsium,
maka hok ni lagi banyak jadi pepejal. Bila lagi banyak jadi pepejal, maka kuranglah N ion sabun bergerak bebas ataupun N ion sterat yang boleh bergerak bebas. Jadi secara tak langsung kita boleh kata kepekatan lah. Okey, kepekatannya akan berkurang. Okey, cikgu harap boleh faham sini. Berkurang. So kita pun tengok antara jawapan yang mana adalah yang paling sesuai. Jadi yang paling sesuainya adalah B, iaitu kepekatan ion sterat berkurang. Kenapa berkurang? Sebab dia dah jadi pepejal bila dia combine dengan ion kalsium. Okey, kalau kita nak buat nota sikit, takut tak faham lepas ada ni. Kenapa ion sterat berkurang? Kerana ion sterat bergabung dengan ion kalsium membentuk kekat. Dia panggil kekat situ, membentuk kekat. So, ion sterat tidak bebas bergerak. Sebab dia dah jadi pepejal. Jadi kepekatan ion dia jadi berkurang. Okey. So seorang kanak-kanak telah tertumpah kuah kari di atas alas meja ibunya. Kotoran itu sangat sukar ditanggalkan walaupun dicuci dengan deterjen. Apakah yang perlu ada dalam deterjen untuk menanggalkan kotoran tersebut? Jadi kotoran tersebut mungkin kuah kari ni dia buat apa dia? Dia buat daripada ikan ataupun kita boleh kata dia mengandungi protein. So bila dia mengandungi protein, maka yang perlu ada dalam deterjen itu adalah protein. Untuk menghilangkan protein pada pakaian. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, dialog dalam raja di bawah menunjukkan perbincangan antara pekerja-pekerja pengeluar makanan. So, Encik Syam, oleh kerana penghasilan makanan ini akan dibuat secara besar-besaran, ia mesti tahan lama, tidak mudah teroksida. Okey, garis. Tahan lama, tidak mudah teroksida. Okey. Tahan lama, maksud tahan lama dan tidak mudah teroksida. Tahan lama tu kita guna apa dia? Kita guna bahan pengawet. Tidak mudah teroksida, kita guna apa? Kita guna antioksida. Saya bercadang untuk menghasilkan produk makanan baru untuk kanak-kanak. Okey, mula-mula satu ni. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, saya setuju kanak-kanak suka makan dengan rasa buah-buahan. Okey, ni perisa. Saya cadangkan makanan itu manis tetapi kalori rendah. Okey, ni mungkin dia guna aspartam. Okey. So antara bahan manakah yang paling sesuai dalam produk makanan tersebut? Jadi kalau kita kategorikan, dia perlu ada kat sini tahan lama, mesti ada pengawet. Tidak mudah teroksida, dia mesti ada antioksida. Okey, lepas tu rasa buah-buahan, dia mesti ada perasa. Okay. Kemudian manis, kalori, dia mesti ada aspartam lah. Aspartam, TAME. Aspartam ni adalah bahan yang manis tetapi dia tidak ada kalori ataupun kalori dia rendah. Sesuai lah untuk orang diabetes tadi kita bincang tadi, diabetes, ataupun kalau kita kata kita makan manis pun kalori dia rendah, kita tak perlulah senaman, exercise banyak, pergerakan yang banyak untuk kita hilangkan kalori tersebut untuk jadikan dia tenaga. So kita tengok antara berikut, kita boleh tengoklah antara berikut. So kalau kita tengok Tatazain ni apa dia ni pewarna ni. So kita tak ada pewarna. So kata kita tengok nampak mudahnya adalah aspartam ya. Aspartam. So aspartam tu. Asid ascorbic ni apa dia? Asid ascorbic ni adalah antioksida. Oktiglutamate ni adalah perasa. Jadi maknanya kat sini kita boleh ambil B. Kita boleh ambil B. Cuma B ni kita tak ada pengawet dah. Mungkin pengawet semula jadilah kat situ. Tetapi kalau kita tengok kat sini, jawapan yang sesuainya adalah B.
Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, Ibu Amir merupakan pesakit diabetes yang kronik. Perlu menyuntik insulin 3 kali sehari. Di samping itu, ibunya turut mengamalkan perubatan tradisional terbukti sangat berkesan untuk penyakit diabetes. Bagaimanapun doktor telah meminta Ibu Amir berhenti mengambil ubat tradisional tersebut. Mengapakah doktor menasihati sedemikian? Kenapa pula? Sedangkan kita kata ubat tradisional ini dapat merawat penyakit diabetes. Okey, sebenarnya ubat tradisional ini kalau kita makan pun kita tak tahu kuantiti dia tu. Okey, dan bila kita tak tahu kuantiti dia, maka bila kita makan kalau berlebihan dia boleh menyebabkan buah pinggan kita rosak. Okey, buah pinggan kita rosak. Sebenarnya buah pinggan ni orang penyakit diabetes ni memang orang penyakit diabetes memang dia pergi kepada buah pinggan. Sebab itulah ada kaitan. Sebab itulah kita kena jaga dari segi gula, pengambilan gula dalam tubuh kita. Sebab bila kita dah dapat penyakit kencing manis, kita nak mudah jadi sakit buah pinggan. Dan perubatan tradisional pun sama. Perubatan tradisional pun kalau kita ambil berlebihan juga, dia boleh menyebabkan buah pinggan. Tetapi kita tak boleh nak tahu perubatan tradisional ni berlebihan tu sebanyak mana. Sebab dia tak ada ukuran. Okey, ukuran. Okey. So, kalau nak ambil pun mungkin kita perlu ambil dalam secara yang sederhana sahajalah. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Sebelum pada tu, ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada? Ada soalan? Ada cikgu. Tak ada. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Sebab soalan tajuk ni cikgu rasa boleh relate dengan bio, okay? Belajar banyak dalam bio, betul tak? Okay. So bahan kimia digunakan untuk buat sabun dalam makmal. So sabun dalam makmal kita ada apa dekat sini. Kita ada minyak sawit, natrium hidroksida, pekat. Pekat ni biasanya diguna yang 5 molar. Okey, 5 molar isolin natrium klorida. Apakah nama tindak balas? Untuk penyediaan sabun tindak balas nama dia apa dia? Saponifikasi. Okey, nyatakan jenis lemak bagi minyak sawit. Minyak sawit lemaknya adalah lemak tak tepu. Okey, sebab jenis lemaknya ada 2. Lemak tepu dengan lemak tak tepu. Biasanya lemak tak tepu ni daripada minyak sawit. Kalau lemak tepu ni biasanya daripada haiwan lah. Contohnya mentega ke, minyak sapi ke, tu minyak tepu. Berdasarkan senarai bahan kimia di atas, nyatakan fungsi natrium klorida. Natrium klorida ni kita jumpa dah tadi, iaitu mengurangkan keterlarutan sabun dalam air. Sama dengan skema. Iaitu mengurangkan keterlarutan sabun dalam air. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, semasa penyediaan sabun, minyak sawit dihidrolisis kepada asid palmitik dan glycerol. Kemudian asid palmitik bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan sabun yang ditunjukkan dalam rajah. Lengkapkan persamaan. Persamaan ini kita panggil seolah-olah lebih kurang macam persamaan peneutralan juga. Di mana H ni keluar, Na ganti tempat H membentuk sabun. Itu hasil dia CH3, CH2. Tak punya tu. Sekejap ni. Okey, CH2. So kita ada 14 COO, Na, H dengan OH membentuk H2O. Ini kita panggil tindak balas penyediaan sabun. Okey. Kalau kita guna ni, kita guna apa dekat sini? Okey, kita guna asid palmitik, maka ni sabun kita punya sabun ni namanya adalah natrium
palmitat. Okey, natrium palmitat nama sabun tersebut. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan natrium hidroksida. Dia nak alkali kuat. So bila alkali kuat kita ambil, kalau tidak natrium kita boleh ambil kalium hidroksida. Okey. Kemudian dan minyak penyediaan sabun. Minyak sawit ni kalau kita nak replace dia, kita boleh guna minyak jagung boleh. Okey, ambil skema dalam skema. Dia guna minyak bunga matahari. Okey. Boleh belaka lah. Minyak jagung, minyak bunga matahari boleh belaka ya. Minyak kelapa pun boleh. Apa dia? Janji dia minyak. Ada nak tanya apa-apa? Minyak zaitun. Boleh, minyak zaitun pun boleh. Janji dia minyak. Okey, minyak. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, sebenarnya nak buat apa tu minyak sawit ni kan, boleh buat sabun. Kita boleh guna juga lemak sebab minyak-minyak ni lemak kan. Okey, boleh guna juga yang orang panggil susu sabun, susu kambing dan sebagainya tu. Okey, so tapi dia ambil dalam bentuk minyak lah. Okey. Jadual menunjukkan 2 set eksperimen untuk membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dalam air liat. So kita pun tengok kat sini. Okey, kat sini dia kata air sabun, sabun dengan deterjen. Okey, so yang kita nampak kat sini adalah air liat. Okey, dengan kain bertumpuk sabun. Deterjen air liat tumpuk. Okey. Jadi apa yang kita tahu kat sini, air liat ni adalah air yang mengandungi ion Ca2+ ataupun ion Mg2+. Ni. Jadi apa yang kita kena tahu lagi daripada sini, sabun ini kita tahu dia adalah sebatian ion. Ni sebatian ion tadi kan ni. Okey ni, nampak tak ni di sebatian ion ni. Kalau kita keluarkan dia akan jadi CH3, CH2, 14, COO negatif dengan Na+ tu. Ni adalah sabun. Okey, ni kita panggil anion dia. Ni kita panggil cation dia. Jadi di sini apa yang kita perlu tahu lagi adalah untuk sabun ni kalau anion dia combine dengan Ca2+, dia akan membentuk kekat iaitu pepejal. Pepejal ataupun garam tak larut. Tapi deterjen ni dia ada anion dia. Anion dia bila combine dengan Ca2+, dia tidak membentuk kekat. Okey. Jadi bila dia jadi kekat, maka apa yang kita perlu tahu, anion tak bebas bergerak. Ni. Jadi sini bila dia tidak membentuk kekat, maka anion dia bebas bergerak. Bila bebas bergerak, kalau kita ada kain, contohnya kita letak kain dalam bekas ni air ni kan. Ni kain kita. Okey, katakanlah ni kotoran pada kain tersebut. Okey, jadi anion sabun, kalau kita ada anion sabun dalam ni, ni, bila dalam air liat, anion dia tak boleh nak gerak. Tak boleh nak pergi ke keris untuk tanggalkan pakaian. Tak boleh nak pergi kepada minyak untuk tanggalkan minyak daripada pakaian. Dia tak boleh nak gerak. Yang pentingnya anion tu nak gerak. Anion ni lagu mana rupa dia? Kita buat zigzag, ada kepala tu. Jadi bila mari ke tempat kotoran, ekor tu masuk dalam ni. Masuk untuk angkatkan minyak daripada pakaian. Jadi kalau tak boleh nak gerak, maka tak boleh nak pergi kepada pakaian tersebut. Jadi daripada sini kita boleh boleh tahulah jawapan dia. Sebab kalau dia kata nyatakan pemerhatian, kita boleh tahu dah sabun dalam air liat mesti kita boleh kata kotoran berminyak kekal. Sebab dia tak boleh menanggal, sebab dia tak boleh nak bergerak bebas. Jadi kita boleh kata kat sini kotoran berminyak kekal.
Maknanya ada lagi lah, kekal. Tetapi dalam deterjen, aku boleh kata kotoran berminyak hilang. Maknanya tanggal. Tanggal apa tanggal? Sebab NI yang dia masih lagi boleh bergerak. Jadi bila boleh bergerak, bahagian ekor ni akan larut dalam minyak, bahagian kepala tu larut air. Jadi bila masuk ekor tu masuk dalam minyak, maka secara tak langsung ekor tu boleh angkat lah. Okey, minyak tu boleh angkat daripada pakaian. Kemudian baju sekolah dipakai oleh murid terdapat tumpukan darah. Tumpukan darah. Okey, cadangkan satu bahan tambah dalam deterjen untuk meningkatkan keberkesanannya. Darah ini kita boleh guna enzim. Okey, enzim. Sebab itulah okey dalam apa tu? Dalam bahan tambah deterjen ni banyak dibubuh. Contohnya enzim dan sebagainya. Jadi dia kata cadangkan satu contoh bahan tambah dalam deterjen, kita kata enzim. Jadi contoh enzim ni apa dia? Ni bukan jawapan dia, cuma kita nak masukkan sebagai nota, iaitu amylase. Okey, kita ada protease. Okey, kita ada Lipis cikgu. kita ada selulis, kita ada lipis. Ni adalah antara contoh enzim yang dimasukkan dalam deterjen bagi meningkatkan dia punya keberkesanan pencucian. Sebab tu kalau setengah-setengah deterjen ni bila kita basuh, okey, tanggal berlaku, tak ada hilang berlaku mana-mana kotoran. Tapi ada setengah-setengah deterjen ni bila kita basuh, okey, darah tu tak tanggal lah. Lepas tu minyak pun ada dekat lagi dekat pakaian. Jadi maknanya deterjen tu tidak banyak bahan tambah dalam deterjen tersebut yang boleh menyebabkan dia angkat semua kotoran. Jadi kalau minyak, bahan tambah lain. Kalau darah, bahan tambah lain. Kalau kena contohnya dakwat, bahan tambah lain. Sebab tu dalam deterjen ni banyak dimasukkan bahan tambah. Okey, jadi lagi banyak bahan tambah, lagi molek lah deterjen tersebut. Contohnya, katakanlah deterjen ditambah dengan bahan berpendaflor. Kalau bahan berpendaflor menyebabkan bila kita jemur tengah matahari pun dia akan jadi baju kita tidak mudah pudar. Kalau tak ada bahan berpendaflor, basuh 2-3 kali, baju mula nampak buruk dah. Okey, so kita pergi kepada soalan. Lipis betul kan? Apa dia? Kalau jawab lipis. Salah. Lipis salah ni. Okey, jadi dia kata cadangkan satu bahan tambah. Okey, satu bahan tambah ni enzim lah, bahan tambah. Okey, contoh bahan tambah tu adalah amylase. Okey, boleh. Amylase tu adalah bahan tambah untuk enzim tersebut. Contoh enzim lah. Kalau kita kata contoh enzim adalah amylase, kalau dia kata satu bahan tambah dalam deterjen itu adalah enzim. Boleh kau tu? Boleh cikgu. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Persamaan berikut menunjukkan bagaimana sabun boleh disediakan. Sabun boleh disediakan. Jadi kat sini dia bagi tindak balas minyak sawit, alkali pekat, so bahan X lah. So alkali dengan minyak sawit, so bahan X ini selain daripada sabun, ia juga menghasilkan ester kan. Menghasilkan sabun dan juga air lah. Kalau kita tengok tindak balas dia tu sabun dan juga air. So kita tengok kat sini apakah nama tindak balas ini. Bila dia kata untuk menghasilkan sabun, maka tindak balasnya adalah sabunifikasi. Sabun yang terhasil adalah kalium parmitat. Kalau kalium parmitat, nama alkalinya mesti kalium jugalah, iaitu kalium hidroksida. Apakah siri homolog bagi minyak sawit? Minyak sawit ini adalah ester. Ester. So awak diminta lengkapkan ruang. So kat sini C, oleh kerana dia kata tadi sabun, maka hujung sabun adalah COO minus. COO minus. Itu adalah sabun. Hujung dia COO
minus. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan sebahagian daripada tindakan pencucian sabun oleh zarah deterjen. Okey, ke atas kotoran keris pada sehelai baju. Okey, so kita tengok. Okey, cuba kita tengok anion. Okey, anion deterjen ni. Okey, bahagian ekor dia tu sudah larut dalam keris. Okey, bila dia larut banyak-banyak, maka keris diangkat daripada pakaian. Tu caralah. Okey, macam mana dia punya langkah-langkah macam mana minyak ataupun keris ditanggal daripada sehelai pakaian. So kita pergi kepada soalan seterusnya, nyatakan bahagian pada zarah deterjen yang larut dalam keris. Okey, yang larut dalam keris itu kita boleh kata bahagian ekor ataupun dikenali juga dengan nama hidrofobik. Hidrofobik ni adalah fobik ni daripada perkataan fobia. Fobia ni adalah takut. Takut ke apa? Takut hidro. Hidro ni apa? Air. Jadi dia tak larut dalam air lah. Dia hidrofobik ni tak larut air. Okey, salah tu. Salah ni. Zarah deterjen yang larut. Betul lah. Cikgu ni baca soalan pun tak itu. Yang larut dalam keris. Okey, yang larut dalam keris ialah hidrofobik. Okey. Dia ada bahagian ni kan kalau kita buat anion sabun ada C double bond O. Macam ni lah O. Ataupun kalau dengan mudah kita buat pada. Snake pada gitu je. Pada dia lagu ni. Okey ni. Tolak. Okay. Okey, so bahagian anion dia ni kita panggil kepala. Ni kita panggil ekor. Okey. Jadi apa yang awak tahu tentang kepala dia? Kepala ni dia larut air. Ni dia larut keris. Larut keris. So bila larut keris, larut air, dia dipanggil kalau larut air ni, dia dipanggil hidrofilik. 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 Kalau dia larut keris, dia nama hidrofobik. Daripada perkataan fobia. Hidrofobik. Jadi dia nak sini adalah yang larut keris. Ialah yang larut keris adalah hidrofobik. Tu bahagian. Bahagian anion sabun ataupun deterjen sama je. Deterjen pun sama. Kalau deterjen, kalau kita nak lukis ekor lagu ni, cuma hujung dia ada S ni. Kalau kita nak buat double bond O, kat sini double bond O, kat sini O. Tu S dia tu, S. Okey, jadi sama je. Okey, anion sabun dengan anion deterjen tu sama je. Dia ada kepala, dia ada ekor, kepala larut air, ekor larut keris. Okey, cuma beza dia bila dalam air liat sahaja. Okey, soalan seterusnya, berdasarkan rajah di atas, terangkan tindakan pencucian zarah deterjen ke atas kotoran berkeris. So, ini kita boleh tengok daripada buku lah. Okey, buku. Jadi daripada sini kalau dia kata pencucian zarah deterjen. Jadi kita start point yang pertama, deterjen. Okey, cikgu follow je dia punya skema dia. Iaitu dia kata kat sini deterjen mengion dalam air menghasilkan anion deterjen yang bebas bergerak. Dia nak perkataan anion bebas bergerak. Okey, bila bebas bergerak, maka bahagian hidrofobik. Okey, anion deterjen larut dalam keris. Keris manakala bahagian hidrofilik anion deterjen larut dalam air. Okey. So, poin yang ketiga, maka keris
diangkat daripada pakaian apabila berlaku pergerakan air seperti kita gosok baju tersebut ataupun pengocakan. Sebab tu dalam mesin basuh dia terpaksa dia kena gerok biar kain tu putar. Bila kain tu putar maka dengan itu deterjen tadi dapatlah mengangkat kotoran itu daripada pakaian kita. Okey, so itu adalah bagaimana tindakan pencucian deterjen. Kalau ditanya tindakan pencucian sabun, sama juga. Cuma kita tukar je. Okey, sabun mengayon dalam air menghasilkan anion sabun yang bergerak bebas. Yang pentingnya kita nak bergerak bebas supaya dia boleh anion tersebut boleh pergi kepada keris dan bahagian ekor tu ataupun hidrofobik tu boleh larut dalam keris tersebut. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. So lengkapkan rajah di bawah untuk menunjukkan keadaan keris dan zarah deterjen apabila air dikocok. So bila air dikocok, maka apa yang berlaku? Maka dia punya keris tersebutlah. Okey, keris tersebut diangkat daripada pakaian oleh apa? Oleh anion deterjen tadi. So anion deterjen sudah okey. Okey, so ni negatif lah. Nak menunjukkan dia adalah anion. Okey, sudah angkat dah lah keris daripada pakaian. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, so kita pergi soalan seterusnya. Okay, ni soalan SPM dia ambil ni 2016 tak silap cikgu. Soalan ni duduk di soalan nombor 1. Soalan nombor 1, kertas 2 yang menyebabkan bila tengok je soalan ni budak-budak pun kata silap soalan kau ni. Bio kau kimia ni. Okay, sebenarnya ni dalam tajuk ubat juga tapi ubat tradisional. Ubat tradisional iaitu ini adalah halia. Dia kata halia membiak secara rhizom dan sering digunakan sebagai ubat tradisional. Ubat tradisional. So, soalan dia. Okey, antara bahagian P, Q dan S yang manakah digunakan sebagai sumber utama ubat. Jadi di sini sumber utama ubat ni untuk halia. Okey. Jadi yang mana satu sumber utamanya adalah art. Okey, iaitu isi dia kita guna buat jus ko, okey, makan ulai ko ataupun buat gula ko, okey, kari ko, memang kita guna bahagian isi dia. Jadi isi lah sebenarnya ubat yang kita boleh guna sebagai ubat, bukan pucuk dan sebagainya. So apakah penyakit yang boleh diubati oleh halia? Makan halia ni sebenarnya sebab kita kembung perut. So kita boleh kata boleh kata penyakit yang boleh diubati, kita boleh kata kat sini kembung perut. Boleh buat teh halia ataupun kalau kita tak guna perkataan kembung perut, kita boleh kata angin dalam badan. So kalau kita minum air halia, angin keluar sama ada sedawa ke mulut ataupun keluar sebagai kentut. Bahagian halia digunakan untuk merawat. Bagaimana ke halia? Jadi halia digunakan ni adalah buat jus pun boleh. Kalau potong-potong ganda air panas pun boleh. Yang pentingnya kita boleh guna dia. Sama ada kita boleh makan. Halia. Muda. Sebagai ulam pun boleh. Orang tua-tua dia suka makan buat ulam. Cikgu tak tahu awak suka ke tidak. Cikgu tak suka. Sebab dia rasa pedah-pedah gitu Ataupun kita meminum. Meminum air halia. Hak ni sedap.
Okey, teh halia sedap. Okey, yang telah dibuat jus. Jus halia boleh ataupun lo ni ada orang jual dalam bentuk serbuk halia tu kan. Okey, campur je air. Ataupun parut-parut. Kalau buat teh halia, okey, cikgu biasa parut-parut halia tersebut. Lepas tu rebus. Okey, rebus dengan itu. Teh tu rebus supaya dapat pekat lagi lah. Okey, campur air halia. Okey, kau molek lah. Okey, lepas pada juga sedawa lah. Okey, tapi sedap. Okey. So, jadual menunjukkan fungsi. Seterusnya, jadual menunjukkan fungsi 3 jenis ubat moden. So, 3 jenis ubat moden. So, kita kena ingatlah ubat moden ni. Okey, kalau dia melegakan kesakitan, tak ada benda lainnya. Ia adalah analgesik. Okey. Kalau dia kata membunuh dan melencatkan pembiakan mikroorganisma, ia adalah anti-mikrob. Okey, mikrob. Okey, kalau silibus dulu dia guna antibiotik. Sini cikgu tengok tak ada antibiotik. Dia ambil anti-mikrob pula. So, kemudian menenangkan emosi. Okey, dia adalah ubat psikotik. Okey, psikotik. Okey, ni kita boleh refer kepada buku teks. Okey, yang pentingnya untuk awak kena ingatlah. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Jawab lengkapkan jadual. So kita dah lengkap dah. Kemudian apakah sampingan ubat jenis X? Okey, seperti aspirin sekiranya digunakan pada kanak-kanak berusia kurang daripada 2 tahun. X ini apa dia tadi? Ia adalah analgesik. Analgesik ni kalau kita tengok dia 3 tadi tak. Dia boleh paracetamol. Okey, paracetamol. Okey, dia boleh aspirin. Dia boleh codeine. Jadi kalau kita nak kepada ni, kalau kita tengok kat sini usia kurang, memang kita kena guna hak ni. Ni untuk kanak-kanak. Kanak-kanak. Okey, kalau kita guna aspirin, ini untuk orang dewasa. Hak ni untuk berat ni. Okey, berat lah. Sebab kita kategori sakit ni ada kategori dia. Sakit sikit, sakit banyak. Okey, jadi ubat pun kalau sakit sikit, dia beri ubat dos yang tidak kuat mana. Okey, kalau sakit kuat, dos yang kuat. Okey, sampai ke morfin pun boleh digunakan sebagai ubat penahan sakit. Seperti askar-askar kita tengok cerita. Okey, kalau kena tembok pun semua, memang dia beri morfin. Okey, sebab benda tu boleh mengurangkan sakit bila orang tu dalam keadaan khayal. Okey, so kita pergi kepada soalannya, apakah kesan sampingan? Okey, sekiranya digunakan oleh kanak-kanak yang berusia kurang. Jadi, kalau kita ambil aspirin ni, apa yang berlaku kepada kanak-kanak boleh menyebabkan pendarahan dalam perut ataupun usus perut. Okey, kenapa pendarahan dalam perut? Awak perlu ingat kat sini adalah aspirin ni dia adalah berasid. Okey, sebab itulah bila awak nak makan ubat ni, selalunya doktor kata gapo dekat precaution dia kata gapo di situ. Dia kata makan. Okey, makan, cara makan dia kata gapo, dia tik selepas makan. Maknanya kita kena makan semasa perut tidak kosong. Perut ada makanan dalam tu sebab dia berasid. Okey, so kalau kita makan dalam perut tu tak ada gapo-gapo, maka dia boleh menghakis lah. Menghakis kulit perut menyebabkan pendarahan lah. Kalau orang tua dia memang lagu tu. Kalau budak sebab ni berasid, so budak ni memang perut dia tidak kuat seperti orang tua. Dia menyebabkan pendarahan dalam perut. Kalau kita pun duk makan ubat aspirin penahan sakit tapi makan tak makan. Okey, makannya tak makan. So dia boleh juga menyebabkan pendarahan dalam perut, seterusnya boleh menyebabkan ulcer ataupun boleh menyebabkan penyakit gastrik. Gastrik. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Seorang pesakit dirawat dengan menggunakan ubat Y. Dengan menggunakan ubat Y.
Okey, perlu menghabiskan semua bekalan ubat yang diberikan untuk memastikan semua bakteria telah dibunuh. Apakah yang akan berlaku sekiranya pesakit tersebut tidak menghabiskan? Ini contohnya antibiotik lah. Okey, tetapi sini dia panggil apa dia? Antimikrob. Okey, antimikrob lebih kurang macam antibiotik. Okey, antimikrob. Antimikrob ni sebenarnya kita makan tu nak bunuh bakteria. Mungkin nak bunuh bakteria. Tapi kita rasa kita sihat dah, kita pun tak makan lah. Kita tak makan. Jadi sebenarnya bakteria tu tidak mati lagi. Jadi bila bakteria tidak mati, maka kita akan dapat sakit tu semula. Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu kat sini, okey, sebab itulah kalau kita nak ambil ubat ni, doktor akan pesan makan sampai habis dos tersebut. Okey, makan sampai habis dos tersebut supaya bakteria tu mati. Tapi kalau kita kata kat sini, kita perlu ni, sekiranya tidak menghabiskan ubat tersebut, maka kita boleh kata kat sini, bakteria tidak semua dibunuh. Dibunuh. Okey, jadi bila tidak semua dibunuh, maka penyakit tersebut akan berulang. Kau akan dapat penyakit tu semula. Okey, bila kita dapat penyakit tu semula, maka menyebabkan, cikgu rasa susunan ni tak kena ni. Susunan tak kena. Okey. Kita boleh kata kat sini penyakit tersebut akan berulang. Kenapa penyakit tersebut akan berulang? Sebab bakteria tidak semua dibunuh. Okey, tidak semua dibunuh. Okey, lepas pada tu apa yang berlaku kepada bakteria menyebabkan bakteria menjadi imun. Okey, kepada antibiotik. Okey, jadi bila dia jadi imun, kita makan antibiotik yang diberi itu tak berjaya lah untuk membunuh bakteria tersebut. Jadi mungkin kita akan makan antibiotik yang lebih kuat lagi. Okey, sebab itulah bila doktor kata makan sampai habis, memang kita kena buat makan sampai habis ataupun tak makan langsung. Kita biarkan tubuh kita untuk antibody kita sendiri. Itu sebagai cara lah. Okey, sebab itu kalau kita kata sekarang ni isu anti-vaksin kan, mungkin anti-vaksin ni dia menggunakan konsep macam tu. Okey, contohnya katakanlah kalau virus tu masuk dalam tubuh, biar tubuh kita melawan. Jadi bila tubuh kita melawan, maknanya tubuh kita ada dah askar-askar untuk melawan virus tersebut pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab bakteria ni, kalau virus tu dia mutate. Mutasi ni maknanya struktur dia sudah berubah. Mungkin berubah ni pada struktur body dia, atau berubah pada sengat dia ataupun pada kaki dia, perubahan dia. Okey, jadi dia kata kalau ambil vaksin hot dulu, mungkin vaksin tersebut dah tak boleh kesal dah. Okey, virus tersebut. Jadi dia kata tak kesal juga. Okey, macam-macam lah alasan dia. Tapi nak oyak lagu tu lah. Ada setengah orang kalau antibiotik ni macam tu, ada setengah orang dia tak siambil. Sebab apa? Dia kata biar tubuh sendiri. Kalau dia rasa dia kuat lah. Okey, kalau sel putih dia kuat untuk membina barisan pertahanan tubuh dia. Terpulang pada orang. Ada setengah orang tu tak kuat. Bila tak kuat, dia perlukan sokongan. Jadi orang ni tidak sama lah. Sebab itulah kalau kita kata orang dapat 2 dos vaksin tu, ada setengah orang tu bila dia kena virus tu, dia sampai COVID tu dia sampai ke tahap 3, sedangkan sepatutnya sampai tahap 2 saja. Okey, terpulang pada individu dia tidak sama Okey, jadi kita ni tak serupa dengan
organ lain. Okey, dan kita tahulah kita ni setara mana. Okey. So pada masa ini terdapat banyak lambakan ubat-ubat alternatif secara tradisional di pasaran yang dikatakan boleh mengubat pelbagai jenis penyakit tertentu. Bagaimanapun apabila seorang dimasukkan ke hospital kerana mengalami masalah kesihatan yang kronik, soalan yang biasa ditanya doktor, adakah pesakit mengambil sebarang suplemen dan ubat tradisional? Wajarkan soalan doktor ini. Wajarkan maknanya dia nak suruh kita setujukan. Okey. Kenapa doktor tu tanya? Macam cikgu pun, cikgu buat treatment dekat USM, nebulous sekali. Doktor akan tanya cikgu, ada ambil tak suplemen tradisional? Cikgu akan kata tak ambil, memang tak ambil pun. Okey, tapi nak oyaknya apa ya doktor tanya gitu. Apa doktor tanya gitu. Jadi dia kata wajarkan soalan doktor tersebut. Okey, maknanya seolah-olah macam doktor ni tak bagi kita makan obat tradisional. Okey, apa gitu. Okey, jadi sebenarnya doktor ni pun ada dua juga kan. Kategori ada setengah dia kata makan ubat hospital pun tak ada pun hok baik. Yang padanya bertahan sahaja. Jadi baik ambil ubat tradisional yang ada boleh dikatakan ada juga hok siap. Okey. So kalau kita nak pertahankan kenapa doktor ini kata, okey doktor ini tanya kepada dia adakah ambil pesakit ambil suplemen ubat tradisional, okey sebarang suplemen dan ubat tradisional. Okey, jadi dia kata wajarkan soalan ini, wajarkan makna kita nak setuju dengan doktor itu. Kenapa? Macam seolah-olah doktor tak bagi. Okey, jadi kat sini kita boleh kata ubat tradisional tidak diuji secara klinikal. Okey, klinikal. Sama juga orang duduk itulah dak. Wah, cikgu tak ingat. Cikgu tak ingat nak ayat. Semulalah tak ingat. Okey. Jadi bila dia tidak diuji secara klinikal, maka dos yang tepat. Nak makan sebanyak mana? Maknanya dos yang tepat. So, tidak dapat ditentukan. Okey, tidak dapat ditentukan. Okey, jadi bila tidak dapat ditentukan, maka dia boleh menyebabkan dok mai hok tular dan sebenarnya kegagalan fungsi hati dan buah pinggang. Ni awak belajar biologi lah. Jika diambil berlebihan. Sebab kita tak tahu dos. Kalau law ni kat dia buat teh misal kucing apa semua tak tahu. Dia kata minum 2. Kita tak tahu 2 tu sesuai ke untuk tubuh kita. Sedangkan kalau kita tengok ubat hospital ni, doktor kena test dulu kita ni. Check dulu. Lepas tu every 6 months dia akan tengok. Okey, kita makan ubat ni, apa kesan pada jantung kita, apa kesan kepada buah pinggang kita, apa kesan kepada hati kita, darah kita. Dia check. Dia boleh tahu, okey, ubat ni sesuai apa semua. Tapi kalau kita ambil ubat tradisional, siapa nak check kita? Okey, itu yang dikatakan tidak diuji secara klinikal. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Awak nampaknya macam mendengar sahaja. Jodoh ke tidak, tak tahulah. Tapi senyap tupah tak ada respon apa-apa ni. Okay. So, kita pergi kepada soalan esei. Minyak dan lemak merupakan salah satu sumber tenaga makanan yang penting bagi membekalkan tenaga. Selain itu, minyak dan lemak juga merupakan bahan asas utama bagi penghasilan sabun dan kosmetik. Nyatakan bahan utama yang diperlukan bagi penghasilan lemak atau minyak dan namakan tindak balas itu. Jadi, namakan bahan utama dia, bahan utama untuk menghasilkan lemak atau minyak ini adalah
asid lemak dan juga glycerol. Okey, glycerol. Nama tindak balas ini adalah tindak balas pengesteran. Okey. Dan kalau kita tengok tindak balas pengesteran ini kita ada C. Kalau kita ambil ni C, okey ni H, kat sini H, kat sini C, kat sini H, kat sini C, kat sini H, kat sini H. So sini OH, sini OH, maka sini OH. Okey, dia react. Ni nama gapo? Ni nama dia glycerol. Okey, bila glycerol ini dia react dengan apa? Kita nak buat react dengan asid lemak. Asid lemak ni KC, kalau kita nak buat tindak balas okey, tindak balas, okey C, dah ada double bond O. Okey, kat sini alt satu ni alki lah, C lah. C gapo-gapo kita tak tahu. So ni kita ada C pula. Okey, double bond O. Okey, ni molekul lain, R2. Ni OH. Okey, lepas pada tu kita ada C pula, double bond O. Kat sini OH. Ni R3. Okey, apa yang berlaku di sini? Okey, ni H ni. Ni H ni tubik. Oh, H ni tubik ke? Okey, ni H ni tubik. H ni tubik. Okey, macam pengesteran penyediaan itu. Ester. Okey, OH tu tubik. Maka dua ni gabung. Dua ni gabung. So kita tengok hasil dia. Hasil dia. So kita ada kat sini hasil dia 1, 2, 3. So kat sini H, sini H, sini H. So sini H, sini H. So sini kita ada O, sini kita ada O, sini kita ada O. So marilah asid lemak. Okey, molekul asid lemak kat sini. Molekul asid lemak mari kat sini C, double bond O, kat sini R1. Mari sini C, double bond O, kat sini R2. Mari sini C, double bond O, sini R3. Jadi H dengan OH becomes, okey, satu lagi hasil adalah H2O. Okey, berapa H2O? 1, 2, 3, 3. Okey, tu. Jadi inilah dia panggil ester ataupun dia kata kat situ adalah lemak ataupun minyak. Minyak ester tu. Ester tu sejenis minyak. Sejenis minyak. Sebab tu kalau kita boleh buat eksperimen ester, penghasilan ester, kita akan nampak, okey, kalau kita buat ester, kita campur alkohol dengan asid karboksilik, okey, tambah asid sulfrik pekat, kita panah, lepas tu kita cuah dalam ni, dalam air sejuk, kita akan dapati ada atas air sejuk tu adalah lapisan berminyak. Di atas permukaan air. Ini adalah ester. Okey, itulah kalau kita relate dengan tajuk sebahagian karbon untuk menghasilkan ester. Jadi soalan dia simple saja kat sini. Dia minta namakan bahan utama, inilah bahan utama dan dia suruh awak nyatakan nama tindak balas. Tindak balasnya adalah pengesteran. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Lemak dan minyak dikategorikan dalam siri homolog yang sama dan mempunyai fungsi yang sama. Okey, namun begitu terdapat perbezaan antara lemak dengan minyak. Nyatakan siri homolog bagi lemak dan minyak. Okey, nyatakan perbandingan antara asid lemak dan minyak. Okey, asid lemak antara lemak dengan minyak. Okey, siri homolog bagi lemak dengan minyak, dua-dua ini adalah ester. Okey, dua-dua ini nama siri homolog dia, dua-dua ini adalah ester. Okey, dua-dua ini adalah ester. Jadi bila kita nak nyatakan, ni markah yang pertama. Okey, dia nak tujuh markah ni. Okey, nyatakan perbandingan. So perbandingan ini awak boleh buat dalam bentuk jadual. Banding dia. Okey, buat dalam bentuk jadual. Okey. Cikgu pun tak tahu betul ke tidak sebab dia buat skema dalam buku skema dia tu seolah-olah macam soalan ni banding beza sebab marking dia markah tu
Sedangkan perbandingan tu markah tak gitu, tapi kita follow saja neh. Jadi kita buat perbandingan antara mana? Antara minyak dengan lemak. Okey. Yang pertama aspek. Okey, aspek ni kita kena cari sendiri. Aspek ke apa kita nak beza dia? Mungkin aspek dia daripada sumber. Sumber. Kalau minyak sumbernya adalah tumbuhan. Kalau lemak apa tu sumbernya adalah haiwan. Okey, yang kedua kita nak tengok mungkin dari segi keadaan fizikal. Okey, pada suhu bilik. Minyak ni dia adalah cecair. Okey, lemak ni dia adalah pepejal pada suhu bilik. Okey. Kemudian yang ketiga kita boleh tengok dari segi aspek takat. Okey, takat lebur contohnya. Okey, takat lebur minyak ni oleh kerana dia cecair, maka takat lebur minyak ini adalah rendah lah. Tetapi lemak ni dia pepejal, maka takat lebur dia tinggi. Pada suhu bilik. Okey, kemudian yang keempat kita boleh ambil dari segi kandungan. Okey, kandungan apa dia? Kandungan asid lemak dia. Kandungan asid lemak ni kita nak ayat apa dia? Ikatan double dengan ikatan tak double lah. Okey, sebab asid lemak ni dia adalah daripada hidrokarbon tu. Okey, daripada asid karboksilik di mana art dia tu adalah hidrokarbon. Okey, art dia tu adalah hidrokarbon CH tu. Jadi di sini untuk minyak ni dia punya peratus asid lemak tak tepu lebih tinggi. Maknanya huk bahagian ikatan double tu lebih tinggi berbanding ikatan single. Manakala yang ni pula peratus asid lemak tepu lebih tinggi. Asid lemak tepu ni dia refer kepada ikatan tunggal antara karbon atom. Jadi dalam lemak ni oleh kerana dia dah berpecah, maka lemak ni, okey, maka peratus asid lemak tepu lebih tinggi. Sebab itulah daripada minyak ni nak jadi lemak. Lemak ni contoh kita ambil margarin. Minyak nak jadi lemak, dia campur dengan hidrogen. Hidrogen, nikel sebagai mangkin. Ni kita panggil tindak balas penghidrogenan. Jadilah lemak, jadi margarin. Okey, bila margarin mana hidrogen pergi? Dia pergi dekat ikatan double. Sebab minyak ni dia tak tepu ni banyak. Tak tepu ni di refer kepada ikatan double. Tepu ni di refer kepada ikatan single. Okey, dan satu lagi kita boleh ambil contoh. Okey, contoh ke apa dia contoh? Jadi kita ambil contoh lemak ni ke apa dia contoh lemak? Okey, contoh lemak ni kita boleh ambil mentega. Okey, kita boleh ambil margarin pun boleh. Okey, lepas tu minyak ni kita boleh ambil. Okey, minyak ni kita boleh ambil selain daripada kita boleh ambil minyak kelapa sawit lah. Minyak sawit sebab dia tak bagi pun minyak sawit sini minyak sawit. Okey, sorry kat sini ni kalau kita nak ambil margarin kita sesuai. Kenapa tak sesuai? Sebab kita asasnya haiwan. So kita ambil mentega ataupun kita boleh ambil minyak sapi. Minyak sapi tu kalau kita tengok pada keadaan bilik dia dalam keadaan pepecah. Sama juga dengan mentega. Okey, ni bagaimana kita nak jawab soalan yang ketiga. Yang kedua. So kita ada berapa minit lagi tu? Soalan ni cikgu tengok macam soalan ni macam soalan gambar ni okey sebenarnya. Cumanya cikgu rasa ada silap sikit di soalan ini. Apa rasa ada silap mana? Kau tak jawab lagi soalan ni? Tak jawab lagi kau? Jawab dah ke tak lagi? Ni nampak tak soalan ni? Ni ejen pencuci Belum, A, air liat. Ni bahan ejen pencuci A, air liat. Lepas tu kesan minyak hilang, kesan minyak kekal. Okey, cikgu rasa silap tu. Okey, soalan ni silap ni nah. Okey, macam ni okey. Sebab dia guna, okey ni, sabun ini berbeza ni.
Berbeza. Jadi bila berbeza maka kita akan nampak lah maknanya kesan minyak hilang, kesan minyak cikgu rasa silap ni. Cikgu rasa silap. Okey, tak jawab lagi soalan ni. Kalau tak jawab soalan lagi, kita tukar soalan ni. Kita tukar baru cikgu boleh jawab, cikgu rasa. Tukar mana? Tukar sini. Okey ni. I lihat ni. Ni tukar kepada B. A dalam I lihat. Ni tukar kepada A. Okey. Ni tukar kepada B. Hak ni B. Okey, tukar 2 dengan 3 je. Baru cikgu rasa kita boleh jawab soalan ni. Okey, soalan dia ni. Okey, 1 dengan 3, 1 dengan 3, 2 dengan 4. 1 dengan 3, 1 dengan 3, 2 dengan 4. 2 dengan 4. 2 dengan 4. Lihat. Okey, baru boleh jawab ni tukar hak tu. Dan awak tak jawab lagi, kita bincang soalan ni hari Rabu nanti. Okey, so hari Rabu nanti kita siapkan perbincangan soalan ni. Ada sikit lagi soalan yang perlu kita bincang. Okey, so kita habiskanlah. Okey, soalan ni start daripada sini sampai akhir kita bincang hari Rabu nanti. Jadi kalau boleh awak jawablah dulu supaya cikgu tidak kecek sore. Okey, so tak ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. So kalau tak ada kita berhenti setakat ni lah. Okey, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi hari Rabu nanti insya-Allah. Okey. Okey, bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.